Jangan biar Linas cabar keputusan larangan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin mengesahkan bahawa kerajaan telah memberi Linas Malaysia Sdn Bhd Linas tempoh lanjutan 6 bulan untuk memenuhi syarat pelesenan beroperasi di negara ini. Bagaimanapun, lanjutan masa itu disertai dengan syarat ketat dan akan sentiasa dipantau. Saya rasa Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Chang Lee Kang akan memberikan penjelasan terperinci, tetapi daripada pemahaman kami, lanjutan adalah dengan syarat dan dipatuhi dengan ketat, katanya lapor bernama. Linas diberikan lanjutan masa tersebut susulan rayuan yang dikemukakan oleh syarikat itu berhubung 4 syarat dikenakan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB bagi membolehkannya meneruskan operasi di kilang mereka di Gebeng, Kuantan selepas 1 Julai. Sebelum ini, Linas menegaskan bahawa kilangnya selamat dan pelaksanaan syarat pelesenan sedemikian akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan di Malaysia. Sementara itu, Chang Lee Kang berkata keputusan yang dibuatnya muktamad berdasarkan Seksyen 32/5 Akta Pelesenan Tenaga Atom dan ia dibuat selepas mengambil kira kepentingan ekonomi, perlindungan alam sekitar dan kesihatan awam. Kerajaan memahami kepentingan industri nadir bumi dan komited untuk memastikan sebarang urusan perniagaan yang dijalankan berkaitan industri terbabit tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan penduduk setempat. Mosti akan terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan untuk memastikan industri nadir bumi di Malaysia berkembang secara bertanggungjawab dan mematuhi peraturan serta piawaian yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Rakyat Malaysia seharusnya menyambut baik tindakan Mosti yang menolak permohonan Linas untuk membawa masuk bahan mentah yang mengandungi radioaktif semula jadi ke Malaysia. Menurut Ketua Angkatan Muda Keadilan Pahang, Chan Chun Kuang, keputusan Mosti mengekalkan 4 syarat lesen yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh Linas bersama kerajaan iaitu aktiviti pemecahan dan peresapan CNL, penjanaan residu water leach purification WLP dan pengimportan pekatan lantanit dari Australia pada tahun 2019 akan memastikan alam sekitar di Kuantan lebih terjamin dan tidak tercemar. Biarpun aktiviti pemecahan dan peresapan CNL yang sepatutnya tidak dibenarkan selepas 1 Julai 2023 telah dilanjutkan 6 bulan sehingga 31 Disember 2023. Namun saya menerima baik keputusan ini. Lanjutan tempoh ini telah mengelakkan gambaran yang diberikan oleh kilang Linas sebelum ini yang mana kilang mereka di Kuantan terpaksa ditutup selepas bulan Julai tahun ini. Linas perlu memastikan proses CNL dipindahkan kembali ke Australia bagi memastikan tiada lagi sisa radioaktif dihasilkan di negara ini sejajar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan, kata ahli Dewan Undangan Semambu itu dalam kenyataannya. Saham Linas memperoleh keuntungan terbesar dalam tempoh lebih 2 tahun pada Isnin dan ditutup 12% lebih tinggi kepada 7.37 Australian Dollar, kira-kira RM22 Malaysia di Sydney, lapor DH Markets. Keputusan kerajaan mengeluarkan lesen 3 tahun baharu kepada kilang Linas dengan syarat yang memerlukan keperluan untuk memindahkan kemudahan pemecahan dan larut resap bahan lantanida ke kawasan di luar Malaysia menjelang 1 Julai. Linas dikatakan sedang membina kilang pemprosesan alternatif di Australia tetapi ia tidak mungkin siap menjelang tarikh asal larangan Malaysia pada bulan Julai. Kemudahan di Kalgoorlie di Australia Barat itu akan menyediakan pemprosesan peringkat awal yang lebih mencemarkan dengan produk yang lebih halus dihantar ke Malaysia untuk disiapkan. Bagaimanapun, Linas berkata ia akan terus mencari pilihan untuk mencabar larangan kerajaan Malaysia. Untuk rekod, Linas telah diberi masa yang secukupnya untuk merancang pelan pengoperasian kerana pembilaan kilang proses CNL di Kalgoorlie, Australia telah pun diluluskan pada bulan Februari 2022. Namun, syarikat tersebut berdolak dalik dengan alasan bahan tersebut selamat dan isu kehilangan pekerjaan rakyat tempatan. Sedangkan syarat-syarat berhubung bahan radioaktif ini telah ditetapkan apabila lesen operasi diluluskan pada tahun 2020. Permintaan pasaran yang begitu besar menyokong pertumbuhan berterusan industri nadir bumi di Australia, Amerika Syarikat dan China. Manfaatnya yang membantu memudahkan kemajuan inovasi teknologi tinggi dunia seperti kenderaan elektrik dan turbin angin dan lain-lain peralatan moden tidak dapat dinafikan. Namun di sebalik itu kita harus mencari keseimbangan antara manfaat ekonominya dengan kesihatan alam sekitar. Meneruskan operasi kilang di Malaysia memberi manfaat kepada Linas untuk menjimatkan kos operasinya, khususnya daripada segi sumber manusia.
pengusaha dan pelombong Nadir Bumi Kaya Raya dengan menjadikan kawasan pelombongan di Australia yang lebih luas daripada negeri Perlis seumpama padang jarak padang terkukur. Saham Linas melonjak apabila kerajaan memutuskan untuk memberinya lesen operasi selama 3 tahun lagi. Nilai saham itulah sebenarnya yang Linas dambakan, bukan isu pekerjanya hilang mata pencarian. Justru, kerajaan mesti tegas berhubung aktiviti Linas di negara ini yang jelas mahu mencabar keputusan tersebut. Jangan benarkan Linas berdolak-dalik dengan menggunakan isu kehilangan pekerjaan rakyat tempatan untuk terus mengaut keuntungan tanpa menghiraukan kesan sampingannya kepada alam sekitar di negara ini pula. Kerajaan harus belajar daripada kedelilan Linas ini yang seumpama Belanda minta tanah bagi segala keputusan menerima pelaburan asing FDI pada masa hadapan.